Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bersiaran sekali lagi dalam edisi Selamat Pagi Malaysia. Edisi hari ini 23 Oktober 2024. Alhamdulillah, saya Ridwan bersama dengan Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda sehingga pukul 10 pagi. Sudah lama kami tidak bergandingan. Saya rasa lebih kurang dalam sebulan lebih juga. Saya cuti dari studio dah 3 minggu. Last bergandingan dengan Sufi rasa sebulan lebih. September je. Ya, Sufi? Alhamdulillah. Ridwan, macam mana? Seronok Kelantan ya? Seronok Kelantan. Dan sebelum itu saya pergi juga Langkawi untuk menyediakan satu package kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkaitan dengan sukan Ironman. Tahniah ya diucapkan kepada Ridwan. Terima kasih. Tahniah juga kepada Sufi. Banyak dalam masa 3 minggu buat bajet dan sebagainya, buat belanjawan dan sebagainya kan. Okey. Itulah sebenarnya tugas kita untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat Malaysia, terutamanya dalam rancangan Pagi Selamat Pagi Malaysia. Kami ceria kan hari ini? Ya, betul. Kita baju oren kot semangat dia. Vibes vibes. Okey, dan diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik insya-Allah. Jadi hari ini juga pelbagai topik yang akan kami sajikan kepada anda. Tapi seperti biasalah Ridwan, kita akan mulakan dengan rentetan berita semalam, dan antara perincian di sini iaitu mesyuarat ketiga penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 Dewan Rakyat. Antara perincian yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan di sini berkaitan kerajaan nak utakkan miskin tegar tidak mengira kaum. Semua warga negara yang susah wajib dibantu tanpa diskriminasi. Dan seterusnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan atas sokongan kerjasama semua kerajaan negeri dalam usaha menoktahkan miskin tegar. Dan antara yang lain juga iaitu kerajaan bersetuju Jabatan Audit Negara laksanakan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan. Nantikan ahli lembaga pengarah JLC akan melalui tapisan termasuk semakan daripada BNM, SPRM dan juga PDRS. Seperti mana yang kita tahu, peruntukan untuk belanjawan 2025 adalah sebanyak 421 bilion yang telah diperuntukkan, dan juga alhamdulillah pelaburan negara juga bertambah. Kalau kita lihat data-data yang telah dikongsikan, ini merupakan satu petanda yang baiklah untuk semua. Dan juga antara yang dikongsikan ini juga merupakan kerangka bagi ekonomi madani yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu yang merupakan juga Menteri Kewangan. Jadi ini dia antara perkara yang perlu lagi diberikan pendekatan, iaitu berkenaan dengan miskin tegar dan sebagainya. Dan banyak sebenarnya kalau kita nak bercakap berkenaan dengan belanjawan, kerana panjang perincian berkenaan dengan belanjawan. Hari ini kita akan bawakan satu topik berkenaan dengan belanjawan 2025 yang mana kita akan melihat peruntukan yang diberikan kepada sektor sukan. Pada tahun 2025 peruntukan sebanyak 230 juta dan kita akan beri fokus perbincangan tentang belanjawan 2025 ini dalam sektor sukan ini. Bagaimanakah usaha kita untuk kita menerapkan lagi pelbagai lagi usaha untuk kita memperkukuhkan lagi untuk program Road to LA 2028, Los Angeles 2028 ataupun Sukan Olimpik pada tahun 2028. Dalam misi kita untuk kita mendapatkan pingat pertama emas di Sukan Olimpik. RTG kan? RTG, Road to Gold. Masih lagi berada dalam belanjawan 2025 dalam sektor sukan. Okey, berita seterusnya kita akan berikan kepada anda semua. Okey, kita dah nak masuk musim monsun. Maksudnya monsun timur laut. Dalam bahasa biasa dipanggil sebagai musim hujan ataupun musim tengkujuh. Jadi banyak kawasan di Malaysia akan menerima hujan lebih daripada biasa. Risiko berlaku banjir juga akan berlaku, tapi ini yang akan kami kongsikan kepada anda adalah bagaimana di Selangor, yang mana Taman Eko Hutan Simpan di Selangor ditutup hingga Januari 2025. Jadi Pengarah Perhutanan Negeri Selangor berkata penutupan itu sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelak berlaku insiden tidak diingini kepada pengunjung susulan monsun timur laut yang dijangka bermula awal bulan hadapan. Bukan sahaja di Selangor, kalau kita lihat anda boleh lawati juga Instagram Berita RTM. Di Perak, di negeri lain juga telah pun melakukan telah melakukan langkah ini untuk mengelakkan sebarang risiko berlaku ketika musim monsun timur laut nanti. Betul, sebab sekarang ni kalau kita tengok kan, atas mesti kawasan hotspot saja menjadi tumpuan kan. Jadi di mana mungkin kawasan-kawasan anda yang berhampiran dengan sungai dan sebagainya perlu untuk sentiasa berhati-hati dan pastikan dokumen yang penting itu diletakkan di satu tempat yang selamat supaya sekiranya berlaku banjir mudah untuk kita dapatkan dan juga melindungi data-data peribadi, khususnya berkenaan dengan dokumen beg kecemasan yang sentiasa kita berikan tips kepada anda dalam itu. Perlu ada apa-apa. Selepas ini kita akan berikan tips kepada anda. Baik, ini berkaitan dengan kedai makan. Saya rasa ini berita yang cukup panas sebelum ini. Ini adalah larangan merokok ketika berada di kedai makan. Boleh kena saman. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan kita nak menyaman orang tu, kita nak beri kesedaran bahawa merokok ataupun orang kata orang biasa yang tidak merokok
kesan daripada asap rokok itu sangat berbahaya. Betul. Kita nak kurangkan risiko kesihatan kepada masyarakat sebenarnya. Betul. Sebenarnya mindset ni perlu kita tukarlah sebab terutamanya bagi mereka yang berada di sekeliling kita. Mungkin ahli keluarga kita tidak mempunyai sebarang sakit sebagainya. Tetapi orang yang berada di sekeliling kita mungkin tidak boleh dengan tak boleh dengan agak sensitif paru-paru dan sebagainya ataupun faktor kesihatan yang lain juga yang mengakibatkan sekiranya mereka terhidu bau asap rokok tersebut akan mengakibatkan sebarang kemungkinan yang berlaku, komplikasi sebagainya. Jadi perlu bukan untuk diri kita sahaja tetapi untuk memikirkan tentang orang yang berada di sekeliling sebenarnya. Dan juga rondaan lebih kerap akan dilakukan di lokasi yang sering menerima aduan mengenai isu merokok di tempat larangan. Tegas timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam Datuk Dr. Nur Hayati Rosli. Tambahnya melalui beberapa operasi harian dan berjadual dijalankan sejumlah 33 notis di bawah Seksyen 47 Akta 852 telah pun dikeluarkan. Jadi ini amaran untuk kita semua, jangan merokok di tempat awam dan juga jangan merokok, jangan merokok di kedai makan. Itu salah. Boleh didakwa di bawah Akta 852. Okey, seterusnya. Ini berkaitan dengan ASEAN. Silakan Sophie. Dan antara perincian di sini, Kepengurusian ASEAN 2025 rapatkan jurang pembangunan tingkatkan taraf hidup, dan antara perincian di sini elemen keterangkuman dan kemampanan akan diberikan keutamaan selaras tema Pengurusian ASEAN oleh Malaysia bagi tahun 2025. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Malaysia akan memastikan elemen tersebut diperkasa ke arah usaha pembinaan komuniti ASEAN. Ini termasuk melibatkan usaha yang lebih besar untuk merapatkan jurang pembangunan, meningkatkan taraf hidup dan pada masa yang sama mengurangkan kesan perubahan iklim. Penting sebenarnya apabila kita bercakap tentang negara ASEAN adalah bagaimana kesefahaman kita antara negara-negara serantau ini dalam memastikan pembangunan ekonomi kita ini berada pada tahap yang lebih tinggi dan juga kita boleh setaraf dengan negara-negara maju yang lainlah. Dan kalau kita lihat di sini yang menariknya adalah logo. Yang kalau kita lihat sekali pandang adalah macam bunga raya. Sebenarnya itulah dia. Logo ini diasaskan oleh bunga kebangsaan kita, bunga raya. Okey. Seterusnya berkaitan dengan sukan. Jadi Glasgow akan menjadi tuan rumah kepada sukan Commonwealth pada tahun 2026 dan ada beberapa sukan sebenarnya telah pun digugurkan daripada Commonwealth Games ini. Dan kalau kita lihat di sini, inilah sukan-sukan sebenarnya yang menjadi pertaruhan kita untuk mendapat pingat emas. Betul. Tapi kita kena hormat pendirian tuan rumah kerana tuan rumah mempunyai kuasa untuk menentukan sukan apa yang dipertandingkan dan sebagainya. Jadi sukan yang telah pun digugurkan yang menjadi prospek emas untuk negara kita adalah sukan badminton, terjun dan juga squash, yang mana kita tahu ketiga-tiga sukan ini kita mempunyai prospek emas yang cukup kuat. Bukan sahaja di peringkat Commonwealth Games tetapi di peringkat Olimpik juga kita memberi tentangan yang hebat dalam kedua-dua sukan ini, kecuali squash. Squash masih lagi belum dipertandingkan di Olimpik, tetapi ada jangkaan dan juga ada perancangan untuk memasukkan squash pada sukan Olimpik seterusnya. Okey. Jadi itu dia antara perinciannya juga, iaitu ketiadaan sukan utama itu bahkan menjadi tamparan hebat buat kontijen negara kerana setiap edisi menjadi prospek pungutan pingat emas. Seperti yang mana yang ada lagi tadi. satu berita. Kalau ada satu lagi. Jangan lupa untuk sama-sama kita Sri Angkasa saksikan. Ini pengacara kami tidak tercalon. Tidak mengapa. Rakan kami Ismail Adnan tercalon. Betul, tercalon. Sebagai pengulas terbaik. DJ kami juga di national di semua radio lah. Betul. Ada yang tercalon untuk kategori DJ radio terbaik. Ramai sebenarnya yang menghasilkan produk-produk kreatif ini untuk diangkat nilainya dan diiktiraf bagusnya mereka dalam industri ini. Tak dilupakan juga antara pengulas yang terbaik juga, iaitu Tuan Haji Syaril Sarapuddin. Juga tercalon sebenarnya. Dia sekali dengan Ismail lah satu kategori. Betul. Jadi orang kata buku bertemu ruas lah. Semuanya hebat-hebat pada kita Syahril dan juga Ismail itu merupakan senior lah dalam Selamat Pagi Malaysia ni. Mereka ni cukup hebat dan saya cukup kagumi kepetahan mereka ketika mengulas sesuatu acara yang melibatkan acara peringkat kebangsaan, istiadat, ekonomi dan sebagainya. Hebat. Anda boleh tonton pada 26 Oktober 2024 pada Sabtu ini pada pukul 9 malam. Siaran langsung akan kami berikan kepada anda menerusi TV2. Semalam dah ada separuh. Betul. Anugerah-anugerah telah pun disampaikan lah. Dan insya-Allah pada hari Sabtu ini akan diteruskan lagi. Jadi sama-sama kita saksikan, sebab kita juga akan bawakan kepada anda antara rakan-rakan artis yang cukup hebat yang akan menceriakan malam anda nanti. Okey.
Kita berehat seketika. Ada 2 jam lagi untuk kami bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Selepas ini.